Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi, alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan, mari kita sama-sama panjatkan syukuran hingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama untuk satu sesi majlis ilmu lah, satu sesi perkongsian berkenaan dengan satu topik yang saya kira banyak diperkatakan, terutama dalam suasana keadaan ekonomi yang tidak menentu, okey. So ramai yang mungkin tercari-cari tentang perniagaan, nak mulakan perniagaan dan sebagainya. So malam ni alhamdulillah saya dijemput untuk berkongsi dengan follower-follower fans Datuk Dr. Hassan Ali di sini untuk berkongsikan dengan satu topik yang saya kira insya-Allah sedikit sebanyak akan bantu tuan-tuan dan puan yang mungkin baru nak mula dan sebagainya untuk mendapat idea bagaimana nak mulakan perniagaan secara online. Okey, tapi sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tahu juga kan, saya takut nanti saya bercakap seorang diri. Jadi boleh tak kalau tuan-tuan dan puan yang bersama-sama dengan sesi kita malam ni cuba komen sedikit. Adakah tuan-tuan dan puan mendengar suara saya dengan jelas dan nampak video live sesi kita pada malam ni? So kalau ada komen clear. Kalau boleh komen clear dan juga beritahu anda daripada mana. Kalau kata daripada Johor Bahru, clear. JB clear. Daripada Kuantan clear. Supaya saya tahu tuan-tuan dan puan bersama-sama dengan saya untuk sesi live kita pada malam ni, insya-Allah. Okey. Nah, itu yang pertama. Dan yang keduanya, pada yang sedang join kita punya sesi live ini, saya juga mengalu-alukan tuan-tuan dan puan untuk kongsikan, tekan pada button share itu dan kongsikan di Facebook tuan-tuan dan puan supaya lebih ramai akan dapat manfaat daripada sesi perkongsian kita pada malam ini, insya-Allah. Okey. So topik malam ni pun adalah topik yang saya kira agak santai. Okey, namun santai-santainya itu nanti kita akan juga, kalau boleh kita ada sesi Q&A yang mana saya harapkan tuan-tuan dan puan kalau boleh ada soalan nak ditanyakan, boleh sila teruskan tanya pada saya supaya kita boleh saling berkongsi pandangan untuk sesi kita pada malam ini. Baik, insya-Allah. Okey. Selamat datang kepada tuan-tuan yang baru join, yang baru menyertai sesi live kita pada malam ini. Okey. So seperti mana yang saya maklumkan, topik pada malam ini adalah topik yang saya kira ramai yang tertanya-tanya. Okey, ada juga permintaan daripada pihak Datuk dan pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada tim Datuk Dr. Hassan Ali kerana sudi menjemput kami daripada Diginomad untuk berkongsikan topik ini pada malam ini, insya-Allah. Alright. Okey. Jadi kita tengok juga bagaimana dengan sesi kita pada malam ni, kalau clear kan. Alright. Okey, daripada Puan Azizah, okey, daripada JB clear, alhamdulillah. Okey. Okey. So teruskan komen tu dan kongsikan juga sebab saya takut kita punya sesi ini terganggu dan sebagainya. Alright. Okey. Jadi insya-Allah, baik, sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu sebab saya takut nanti orang kata, "Siapa ni? Siapa saya?" kan. Okey, baik. Izinkan saya perkenalkan sedikit terlebih dahulu. Saya tak nak cerita panjang, okey. Nama saya adalah Syafiq Taib, okey. Boleh follow saya di Facebook Syafiq Taib, SYAFIQ TAIB, Syafiq Taib. Okey, boleh follow saya di Facebook. Alright. Merupakan salah seorang pengasas bersama untuk Diginomad. Diginomad Ventures, okey, yang mana Diginomad ini adalah satu komuniti, satu komuniti yang mana kami mengumpulkan mereka-mereka yang bergerak secara solopreneur, okey. Solopreneur dia berbeza lah, maksudnya solopreneur dia bergerak sendiri, okey, yang lebih kepada bergerak secara freedom, okey, ataupun mungkin mereka adalah golongan freelancer, okey. Uh, yang bergerak yang mana bisnes mereka ini banyaknya menggunakan platform digital dan sebab itulah pada malam ini saya dijemput untuk sama-sama berkongsi dengan tuan-tuan dan puan topik perniagaan secara online. Alright. Okey, pengalaman saya dengan bisnes online ni tidaklah lama, mungkin saya bermula daripada tahun 2012 macam tu, 2012. Sekarang dia dah kira dah 2020 dah, kira 8 tahun lah, okey. So dalam tempoh tu bermacam-macam perniagaan yang telah pun saya cuba, dan ada yang menjadi, ada yang tak menjadi, itulah lumrah, okey, itulah lumrah dalam perniagaan. Okey, tapi setiap yang berlaku itu kita anggap itu satu proses untuk kita terus maju, untuk kita terus improve kita punya perniagaan dan juga diri kita dari masa ke semasa. Okey, saya mula pada 2012. Saya mulakan pada awalnya banyak dengan barang-barang daripada China, iaitu seperti apa nama?
cadar, okey. Kalau nak mulakan dengan bisnes permulaan tu adalah bisnes, jual cadar patchwork, pada masa tu kan. Yang mana pada tahun tu adalah tahun yang mana cadar patchwork tu kira viral lah. Masa tu saya rasa masa tu perkataan viral pun tak wujud lagi. Kan. So, saya mulakan dengan tu dan tu pun berlaku secara tidak sengaja yang mana masa tu, parents saya dia, order tu dia kata, apa nama, cadar patchwork waktu tu kira macam, "Oh, ramai orang nak ni, nak raya pula masa tu kan." So, beliau order, lebih kurang 2 guni datang ke rumah dan akhirnya bila dah sampai, masa tu pula saya baru beritahu pada mak saya baru belajar buat bisnes online. Masa tu saya baru nak tahu tentang perniagaan secara online ni, terutama di Facebook. Okay, so bila barang sampai dan saya cakap, "Macam mana nak jual ni?" Saya dengan mak saya kan. So apa yang berlaku dia kata, "Kan dah belajar bisnes online, cubalah jual." Oh waktu tu saya cakap, "Lah terus ni kan." Tapi tak apalah, kita ambil itu sebagai satu cabaran dan alhamdulillah pada masa tu saya menggunakan platform Facebook ataupun lebih tepat lagi saya menggunakan platform Facebook Ads, iaitu pengiklanan Facebook berbayar. Okay, kalau tahun 2012 tu kita buat alhamdulillah memang kiranya, laju, kiranya mudah, okey, senanglah kata pada masa tu orang orang untuk, berniaga secara online di Facebook pada masa tu. Okey, senang kata alhamdulillah 2 guni tu selesai dalam masa beberapa hari lah, alhamdulillah. Itu permulaan. So saya dah nampak dah, oh rupanya memang boleh kita berniaga, jual barang secara online ni, okey. And then lepas tu bermulalah episod kita macam-macam barang saya ambil, saya dan adik-beradik saya ambil daripada China. Kita jual, apa nama, power bank, kita jual casing phone, kita jual jam yang berharga 500-600, dan macam-macam lagi gadget. Kamera, okey, kamera macam GoPro lah pada masa tu kan, okey. Dan lepas tu, ada juga kalau produk-produk di Malaysia yang, apa nama, daripada produk-produk dekat Malaysia. Bila saya dah kahwin, okey, saya pernah menjual, breast pump. Bayangkan tuan-tuan, saya jual breast pump, okey. Siapa tak tahu tu kena Google apa tu benda breast pump kan. Okey, jadi senang kata dalam tempoh tu macam-macam produk saya jual, produk pakaian, okey, produk lelaki, bahagian perempuan dan sebagainya. So saya pengalaman tu telah saya dah kadang-kadang saya dah menjadi tuan, saya dah pernah menjadi bro, saya dah pernah jadi sis, saya dah pernah jadi mamis, okey. Orang tak tahu siapa di belakang Facebook page kita, tapi maknanya kita menjual pelbagai produk dan pengalaman-pengalaman itulah yang akan saya kongsikan dengan tuan-tuan puan, okey. Dan bermula pada 2018 saya bergerak secara, saya mula menjadi seorang, kita panggil sebagai social media strategy ataupun saya ambil servis, saya buat dua, satu saya buat servis untuk marketing untuk, usahawan-usahawan, rakan-rakan usahawan saya dan juga saya buat, apa nama, buat coaching lah untuk bisnes-bisnes mereka ni di samping bisnes-bisnes yang saya jalankan. Okay, so pengalaman-pengalaman itulah yang banyak mengajar kita dan saya rasa bila kenanya COVID ni, saya rasa barulah lebih ramai yang saya perasan rupanya masih ramai yang sebenarnya ada setengah orang tu dia dah berniaga tapi belum mendigitalkan produk mereka. Ada setengah orang juga yang, disebabkan oleh, faktor, COVID dan sebagainya, bisnes mereka, kerjaya mereka terjejas, ada yang kena berhenti kerja dan sebagainya. Jadi hari ini apa yang boleh yang saya kongsikan dengan tuan-puan adalah, berkenaan dengan idea-idea bisnes online yang boleh kita mulakan daripada hari ini, okey. Baik, insya-Allah. Itulah sedikit tentang, topik kita malam ni, okey. Jadi sebelum tu saya nak tahu yang sedang menonton kita punya sesi live ni, ada tak yang mungkin di antara tuan-tuan dan puan yang memang sedang pun menjalankan perniagaan dan kalau boleh cuba beritahu perniagaan apa? Saya nak tengok juga ada tak yang mungkin sedang menjalankan perniagaan? Adakah dah pun start jalan perniagaan ataupun, mungkin masih lagi sedang mencari idea untuk perniagaan anda. Okey, so boleh komenkan dekat bahagian situ, supaya saya tahu yang berada bersama dengan saya hari ini, bagaimana, di manakah situasi atau kedudukan anda pada hari ini, insya-Allah. Okey. Alright. Okey, jom kita mungkin kita tengok dekat bahagian ruangan komen kalau ada kan, okey. Okey. Alright. InsyaAllah. Okay. Jadi teruskan kepada yang sedang join kita punya sesi live malam ini. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan. Dan jangan lupa teruskan menekan button share supaya lebih ramai dapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini insyaAllah. Okay. Okay, so ada yang kata daripada Tuan Syarul. Okay, Tuan Syarul jual buku. Okay, saya kenal Tuan Syarul ni. Okay, memang hebat orangnya. Okay,
So banyak membantu penulis-penulis di sana untuk menerbitkan buku secara kita panggil apa, self publish ataupun bahasa Melayunya suar terbit. Okay. Alright. Tuan Amir Adnan, okay, menjual digital product. Okay. So digital product juga adalah antara produk-produk yang saya kira kalau kita tengah tak ada idea nak jual apa, so pada masa ini ia adalah satu bentuk bisnes yang saya kira low cost, okay, mudah untuk dimulakan, dan sama ada kita boleh hasilkan produk digital kita sendiri maupun produk digital orang lain kita jualkan, itu bergantung pada kita. So itu akan kita masuk sekejap lagi, insya-Allah. Okay. Uh, Wah, orang Gani kata Martin Alba jual kacang shake. Ini saya punya junior-junior di sekolah dulu ni. Okey. Terima kasih kerana join kita punya sesi live pada malam ni, insya-Allah. Okey. Jom tanpa melengahkan masa, jom kita terus mulakan topik perbincangan kita malam ni, sesi perkongsian. Saya bukan nak mengajar tuan-tuan puan, tetapi saya nak berkongsi. Sedikit sebanyak idea untuk perniagaan online kita, insya-Allah. Okey. So, sebelum kita pergi pada itu, apa nama, kenapa kenapa topik pada malam ini, topiknya adalah idea bisnes online ini dipilih sebagai topik untuk perkongsian pada malam ni. So mungkin ada yang juga tertanya, kenapa kita pilih idea bisnes online ni? Okay. So topik ini dipilih ataupun kita nak bincangkan, nak kupas, sebabnya kalau melihat pada situasi pada hari ini, ramai sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, rakan-rakan kita yang terjejas, okey, yang terjejas. Ada yang saya nampak depan mata saya sendiri, ada yang mungkin daripada kawan-kawan saya ceritakan. So memang banyak kisah, okey, banyak kisah-kisah yang disebabkan oleh faktor-faktor COVID ini menyebabkan mereka terjejas, okey. So dalam keadaan situasi sekarang ni, mereka mula nak mencari income tambahan ataupun mungkin nak mulakan bisnes supaya mereka boleh survive. Hari ni kalau cakap pasal bisnes, nak mulakan bisnes, okey, bukan sebab lagi mereka nak kaya. Okey, bukan nak kaya. Kalau siapa yang baru nak mula pada masa ni, bukan sebab nak kaya, tetapi apa yang berlaku adalah sekarang ni adalah fasa yang mana mereka perlu buat apa sahaja untuk survive, dan yang mereka nampak hari ini adalah cara yang paling cepat dan mudah untuk mereka survive adalah dengan menjalankan perniagaan. Okay. So sama ada perniagaan itu secara online ataupun offline, itu terserah, tetapi mereka mesti lakukan satu untuk tambah income mereka. Okay. Saya pun terbaca, okay, kalau kita tengok banyak yang viral pun ada yang saya baru terbaca. Ada seorang kapten yang menjual dia jual produk makanan, saya lupa produk makanan apa. Dia jual buka gerai, okey, tapi dia memakai baju kapten yang pilot tu kan. So itu keunikan. Tapi maknanya hari ni kita dah tak boleh kira kita siapa dah. Okey. So apa sahaja yang kita perlu lakukan. Okey. Yang janji bukan nak kaya, tetapi pada masa ini adalah untuk kita survive. Okey. So kalau cakap pasal bisnes ni, ada macam-macam jenis perniagaan yang boleh kita lakukan. Okay. Alright. Dan yang kita nak kongsikan pada malam ini adalah tentang perniagaan secara online. Minta maaf lah, anak saya pun berada dekat sebelah saya malam ni. Okay. Alright. Okay. So persoalannya adalah bila kita nak mulakan perniagaan secara online ni, ada setengah orang yang kata, ada yang cakap saya tahu saya perlu berniaga, tetapi saya tak ada idea bisnes perniagaan yang macam mana yang boleh saya lakukan. Ada tu juga mungkin dia dah nampak, okey, dia perlu lakukan bisnes secara online ataupun offline sekalipun, mula bisnes lah, tetapi mereka tak tahu kat mana nak mula. Okey. That's why hari ni kalau tengok ramai juga usahawan-usahawan kat sana, founder bisnes yang dah mula aware dan mengambil kesempatan ini, bukan mengambil kesempatan dalam keadaan yang tidak baik, tidak. Maksudnya mengambil kesempatan ini untuk membantu mereka dengan menawarkan pelbagai package seperti untuk rekrut mereka sebagai agent, dropship dan sebagainya. Okey. Dan hari ini saya nak membuka mata tuan-tuan dan puan agar nampak peluang-peluang yang ada untuk perniagaan online kita, untuk mulakan perniagaan pada hari ini. Alright. Okey. So insyaAllah kalau tuan-tuan dan puan dalam sesi perkongsian ini ada soalan nak ditanyakan, boleh terus tanyakan di bahagian ruangan komen. Okey. Okey. Alright. Minta maaf lah kalau ada gangguan daripada anak saya ni kan. Okey, biasalah. Kita buat di rumah kan. Okey. Alright. Okey, sekejap.
Ha. Okey, tapi sementara itu kalau tuan-puan ada soalan boleh tanyakan dekat bahagian ruangan komen. Okey. Hmm? Okey. Okey. Alright. Nak bawa? Amal tunggu aja. Hmm. Okey. Alright. Okey. Alright. Okey. Alright, kita sambung balik kita punya sesi live kita malam ini dan seperti yang kita malam ini saya ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan yang sedang join kita sesi live ini. Topik perbincangan kita adalah topik berkenaan dengan idea bisnes online. Okey. Idea bisnes online, okey, khas untuk anda yang mungkin sedang mencari idea bagaimana nak mencari income dengan perniagaan secara online atau mungkin dah ada idea tapi ragu-ragu bagaimana nak bermula tentang bisnes mereka tu tadi. Okey, baik. Okey. So kita pergi pada tentang idea bisnes online ni, okey. So, persoalannya adalah apakah bisnes online yang saya boleh lakukan? Okey. Ada yang mungkin dah tertanya-tanya, bisnes apa yang boleh saya buat? Okey. Alright. Sebab mereka sekarang ni kalau tengok kerajaan berkata mulalah mendigitalizekan bisnes, okey. Kalau beli barang, mau beli baranglah secara online, okey. So, orang nampak peluang perniagaan online ni, tetapi mereka tak tahu bisnes yang macam mana, produk apa, okey, bagaimana nak bermula. So, benda-benda tu yang menjadi satu igawan ngeri untuk mereka mula. Apatah lagi sekarang ni dalam keadaan yang mungkin kekangan kewangan nak bermula. So mereka berhati-hati. Tuan-tuan, kalau saya berada di tempat tuan-tuan pun saya akan berhati-hati. Okey, dengan faktor kewangan yang kita ada ni, kalau boleh kita pilih bisnes yang betul-betul sesuai dengan kita dan kurang risikonya. Bisnes macam mana pun memang ada risiko, tetapi kita kena pilih yang kurang risikonya. Baik. So, berbalik daripada soalan, bisnes apa yang boleh saya mulakan? Okey, so tips yang pertama. Baik. Untuk tips yang pertama, tuan-tuan puan, okey. Kalau kita baru nak mulakan perniagaan secara online, saya mencadangkan tuan-tuan puan yang pertama sekali mulakanlah. Tips yang pertama boleh tulis, okey, boleh tuliskan. Kalau siapa rajin boleh tak bantu saya tuliskan nanti tips-tips yang akan saya kongsikan ni di bahagian ruangan komen supaya nanti rakan-rakan kita yang baru join kita punya live ni dapat sikit-sikit gambaran topik yang kita bincangkan sebelum ni. Baik. Yang pertama, tips yang pertama adalah mulakan dengan apa yang ada. Okey, tulis tips yang pertama untuk mulakan perniagaan online, mulakan dengan apa yang ada. Okey. So, apa yang dimaksudkan dengan memulakan dengan apa yang ada? Okey. So yang ini saya pecahkan kepada dua dua kategori. Okey. Yang pertama kita mulakan dengan apa sahaja produk yang ada di tangan kita. Di tangan kita. Maksudnya produk. Ini adalah produk. Mungkin ini adalah produk fizikal lah. Terutamanya produk fizikal. So kita balik tengok dekat dekat rumah kita apa yang kita ada. Yang mungkin kalau sebagai permulaan untuk menjual produk adalah dengan mulakan dengan apa yang ada. So kita mungkin tengok. So mungkin kita tengok, ada contoh ada kawan saya dia dulu dia pernah mengumpulkan komik-komik lama yang banyak dan sebagainya, okey. So sampai ketika dia terpaksa menjual produk mereka. Menjual balik komik yang selama ni menjadi apa nama kita panggil simpanan mereka. Okey. Okey. Okey, sekejap. Saya rasa macam saya punya line ni agak terputus sikit. Cuba komen sikit kalau clear, komen clear. Saya takut saya punya line terputus sikit. Okey, tak apa. Saya harapkan semuanya line okey, okey. Sebab nampak macam terputus sekejap tadi. Alright, okey. Okey, so kita mulakan dengan produk. Mulakan dengan apa yang ada iaitu dengan apa nama tadi? Apa saja produk yang ada di tangan kita, okey. Contohnya kita balik tengok kat rumah, okey. Mungkin ada tak produk-produk ataupun barang-barang yang kita rasakan macam dah tak pakai. Okey, ada setengah orang kata produk barang-barang tu dah barang-barang pre-love, okey. Pre-love ni maksudnya barang yang masih elok, okey, yang masih elok
tetapi kita dah jarang pakai. So pada masa ni, pada ketika ni, kita try jual produk-produk kita. Malah ada orang yang mulanya, saya ada kenal seorang kawan yang mana dia mula dengan menjual barang pre-love dia sendiri. Mula menjual barang pre-love dia sendiri. Okay. So bila sampai tak, bila barang pre-love dia dah habis, apa yang dia buat adalah dia tetap menerus, sebab orang dah mula kenal dia dengan orang yang banyak jual barang pre-love. Dia dah mula membina nama lah, dengan asalnya dekat Facebook, dekat Instagram, jual barang pre-love. Tapi dah habis barang kan, barang dia dah habis. So apa yang dia buat adalah dia cari kawan-kawan dia yang mana mungkin kawan dia tu memang nak jual dah baju dia tu. So dia ambil dia ambil barang dari kawan dia, and then kawan dia bagi scan harga dan dia markup lah dari situ dan dia jual. So akhirnya dia dikenali sebagai orang yang memang menjual barang-barang pre-love walaupun barang dia itu bukanlah barang dia sendiri. Okey. Okay. So kita boleh mulakan dengan macam tu. Okay, mulakan dengan apa sahaja yang kita ada. Ada setengah orang, ada kawan, ada kenalan saya yang dulu dia mengumpulkan banyak komik. Okay. Tapi disebabkan oleh faktor kewangan dan sebagainya, akhirnya dia terpaksa jual komik-komik lama dia tu. Bayangkan kalau saya lah, memang rasa macam berat hati lah kan. Dulu kalau zaman contohnya zaman kita kumpulkan Dragon Ball kan, yang ada, kalau koleksi dia tu boleh bersambung-sambung kan. Zaman tu. So setiap ada almari dan sebagainya, tapi disebabkan oleh faktor mungkin kewangan dia terpaksa jual. Okay. Tapi bermula daripada situ, rupanya dia tahu dia ada demand dan sebagainya, and then dia dah mula cari dekat mana lubuk-lubuk lain orang yang jual, dan dia menjadi macam supplier lah kan. So dia pandai lah cari, dia ada lubuk-lubuk dia. Okay. So kita boleh mulakan dengan apa yang ada di tangan, dan dekat mana nak jual. Dengan kita mulakan produk dengan apa yang ada dekat tangan kita ni adalah kita boleh mulakan dengan, contohnya kita boleh menggunakan Facebook kita dulu, Instagram kita, okey. Bergantung kat mana yang kita selesa nak jual. Okey, ada setengah orang kalau barang-barang pre-love ni dia lebih prefer jual contohnya dekat aplikasi seperti Carousell. Okey, seperti Carousell. Okey, ada setengah orang mungkin dia nak jual dekat Shopee. Itu terserah pada kita. Okey. So bergantung kepada keselesaan kita untuk menjual di mana. Okey. So itu yang pertama, iaitu kita mulakan dengan apa yang ada, dan kategori yang pertama adalah jual produk fizikal yang ada di tangan kita sendiri. Itu yang pertama. Contohnya kalau contoh saya kat belakang ni kan ada koleksi mainan patung-patung macam ni kan. So mungkin kalau kita ada banyak, mungkin kita dalam keadaan yang kita terpaksa jual lah. Okay, alright. Okay. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di bawah kategori mulakan dengan apa yang ada ni adalah dengan kita menggunakan ilmu ataupun kepakaran yang ada pada kita. Contoh ada seorang sahabat saya ni, okey, dia buat bisnes catering, bisnes catering, dan dia juga pandai masak lah. Dia pandai masak. So main business dia asalnya adalah catering. Tapi disebabkan oleh faktor PKP, dan sebagainya ni, so banyak, bila berlaku macam ni, banyak tempahan-tempahan yang telah pun diorder pada tempahan yang beliau dah ambil, dibatalkan oleh customer-customernya. So dia agak terduduk pada awalnya. Okay. So bila kita bincang-bincang dengan dia, bila kita brainstorm sama dengan dia untuk bincangkan apa masalah dia. Dan sebab itu juga penting untuk tuan puan kalau boleh ada circle, okey. Ada circle yang positif dalam situasi macam ni, ada positif yang boleh memberikan kita idea, okey. Circle ni ada macam-macam jenis. Okey, circle tu maksudnya kita punya networking lah. Networking kita ada mungkin di kalangan orang-orang yang positif, mungkin di kalangan orang-orang bisnes, mungkin di kalangan macam mana pun terserah pada kita, okey. Alright. So balik pada tadi. So dia asalnya dia buat bisnes catering, tetapi disebabkan oleh faktor ni tadi, dia agak bisnes dia agak sangkut, nak diteruskan pun agak mencabar. So dia memerlukan idea untuk income masuk, at least ada duit masuk untuk dia survive. So apa yang berlaku, apa yang kita sarankan adalah, saya tanya dia apa yang you minat, apa yang you pakar. So dia kata tak ada apalah, tapi I suka masak. Dia suka masak. So apa yang seterusnya kita cakap dia, why not, why not buat dengan idea yang ada tu, ilmu yang dia ada, iaitu berkenaan dengan masakan. Mungkin you boleh buat e-book
e-book tentang resepi, mungkin you boleh buat, kalau dekat Facebook ni dia ada satu term yang dipanggil sebagai PJJ, pengajian ataupun pelajaran jarak jauh. Dulu saya ingatkan PJJ ni hanyalah untuk dekat universiti je kan. Maksudnya kalau kita nak belajar, nak sambung master ke nak sambung degree kan, yang rendah yang mungkin nak sambung, dia ada PJJ, ada konsep PJJ. Itu pengajian jarak jauh. Saya ingat benda tu adalah di universiti saja. Rupanya di dalam dunia social media pun ada PJJ. So PJJ macam mana? Okay. Kalau tuan-tuan rajin, nanti lepas ni lah, jangan lupa bukan sekarang. Okay. Nanti search dekat Facebook, search PJJ. Nanti akan keluar PJJ resepi kek ni, PJJ masakan gini. So macam-macam resepi lah, so macam-macam makanan pun ada. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan PJJ ni? PJJ ni maksudnya sama juga, maksudnya pembelajaran jarak jauh, cumanya mereka ini menjual ilmu ataupun pengetahuan mereka tentang resepi-resepi tertentu. Contoh katalah kita ni ada kemahiran menghasilkan curry pap yang memang sedap gila lah. Okey. Kita sampai kita namakan curry pap tu curry pap buntat contohnya. Okey, curry pap dia memang isi dia tebal gini-gini, so curry pap kambing ke kan. Saya tak tahulah, contoh. Okey, contoh. Okey. So benda tu dia rakam sama ada mungkin dalam bentuk video, ada ataupun dia buat dalam bentuk e-book, okay, and then dia jual, dan sesiapa yang nak belajar tentang benda ni kena bayar sekian yuran, contohnya RM30, RM50, tu kita terserah pada kita, and then dia akan dapat panduan tu, dia akan dapat cara nak buat tu, dan juga support dalam Facebook group tersebut. Maksudnya kalau you dah buat tak jadi kan kadang-kadang sampai masa kita PKP tu ada keluar grup apa nama, masak apa tak jadi hari ni kan. So dalam grup yang PJJ ni, kalau tak jadi, so dia akan beritahu, okay, so ni mungkin rasanya you tersilap kat sini. Contoh. So maknanya tak perlu lagi kita pergi belajar, kena masuk ke kelas yang face to face dan sebagainya untuk dapatkan ilmu-ilmu baru yang macam tu. Okay. So dia dapat idea dan dia buat. Okay, alhamdulillah dia dan dia sekarang bolehlah survive. Nak kata kaya tidak, tapi at least dia dapat daripada income langsung tak ada, at least dia dapat mulakan sesuatu yang baru dengan apa yang dia tahu. Okay. Contohnya macam saya juga. Okay, contohnya saya. Alright. So masa PKP hari tu saya duduk, bila kita semua kena work from home, saya pun kena work from home di rumah kan. Okay, masa PKP tu, so bila saya duduk dengan anak saya banyak buat macam-macam permainan untuk bersama-sama dengan anak saya yang berumur dia, seorang 3 tahun, seorang 5 tahun. Okay, so macam-macam mainan lah kita buat. Kita buat, tapi saya rakamkan benda tu. Sebab apa? Sebab lepas benda tu, saya tahu idea-idea ni rugi kalau saya tak kongsikan. So saya kumpulkan idea-idea ni, dan dibuat koleksi jadi sebuah e-book dan saya jual. Okay. Dan alhamdulillah setiap hari sentiasa ada jualan daripada e-book itu tersebut. Okay. So maknanya kita boleh nampak dengan apa yang kita tahu, okay, kita boleh jual ianya dalam bentuk sama ada, yang pertama dalam bentuk e-book. Yang kedua, kita boleh buat dia dalam bentuk video. Maknanya kita rakam. Kita buat rakam, dan kita upload ke YouTube, contohnya unlisted kan dia, and then kita jual panduan tu. Ada juga. Okay. Yang ketiga adalah dengan cara kita boleh buat kelas secara online. Setengah orang dia akan buat gunakan Zoom, gunakan Google Meet, okay. So dia buat kelas secara online. Sebab ada setengah orang dia lebih prefer, saya nak belajar face to face sebab saya nak tanya banyak benda. So ada orang yang macam tu. So buat kelas online. Okay, dan satu lagi adalah jenis yang saya cakap tadi, jenis PJJ tadi tu. So PJJ ni bukan sekadar untuk masakan. So mungkin kalau kita ada kepakaran tertentu, bertukar kan. Kemahiran nak buat mainan kayu kan. Mainan daripada kayu contohnya. So mungkin boleh dibuat sebagai satu bentuk PJJ lah. Okay. So itu saya masukkan dengan mulakan dengan apa yang ada di bawah kategori kita dengan berdasarkan ilmu, pengalaman dan kepakaran yang kita ada. Okay. So itu yang kita boleh buat. Okay. Dan untuk malam tuan-tuan juga, bila kita mula mencuburi bidang bisnes online ni, ianya adalah satu bidang yang luas. So kita boleh mencuba pelbagai benda. Okay, contohnya macam saya adalah seorang solopreneur, dan saya juga suka panggil diri saya sebagai papapreneur. Sebab apa? Sebab saya
Sebab saya adalah seorang sura rumah. Sura rumah sepenuh masa. Maksudnya apa? Saya juga adalah, Mister Mama. Maksudnya, saya duduk di rumah sepenuh masa yang menguruskan anak-anak saya daripada pagi sampai petang, wife saya bekerja. Okay, so saya banyak business from home. Orang lain work from home kan, saya business from home. So, sambil jaga anak, saya sambil menguruskan dia orang, sambil kita buat business online lah. So, bila kita buat business online, saya menjalankan pelbagai business online. Ada jual e-book, ada jual panduan, ada jual produk orang lain. So itu yang kita boleh lakukan lah kalau kita buat bisnes secara online. Okay. So itu untuk yang pertama, iaitu mula dengan apa yang ada. Okay. Jadi kalau tuan-tuan ada soalan berkenaan dengan topik yang saya bincangkan ni, boleh tuliskan di kat bahagian ruangan komen dan insyaAllah kita akan cuba jawab soalan-soalan tuan-tuan puan tu nanti berdasarkan apa yang kita boleh kongsikan nanti, insyaAllah. Alright? Okay. Alright, so kita dah sentuh satu topik yang pertama. Alhamdulillah, so kita sudah pembersiaran secara live lebih kurang 36 minit. 30 minit lah tadi. Okay, kita mula pun tadi lambat 5 minit. Kita dah mula bersiaran secara live selama 30 minit. So kalau tuan-tuan dan puan ada soalan-soalan yang ditanyakan, jangan malu, jangan segan, sila tulis di bahagian ruangan komen. Okay. Okay. Kepada yang baru join live kita pada malam ini, selamat datang sekali lagi saya ucapkan. Okay, yang mana topik perbincangan kita pada malam ini adalah berkaitan dengan Facebook, berkaitan dengan idea business online. Okay, yang mana kalau tuan yang mana diharapkan di akhir sesi perkongsian kita pada malam ini, tuan-tuan puan akan dapat idea bisnes apa yang hendak dimulakan secara online nanti. Okay, alright. So jom kita teruskan kepada kepada bahagian yang kedua, okey, idea yang kedua. Idea yang pertama tadi adalah di bawah kategori kita jual apa yang kita ada. Sama ada ia adalah produk fizikal yang mungkin berada di sekitar kita, kat rumah kita, kat office kita ke, apa yang kita boleh jual kita jual. Okey. Dan yang keduanya adalah kita menjual berdasarkan ilmu atau kepakaran yang kita ada. Okey, rumuskan. Jual barang yang kita ada ni maksudnya ilmu yang kita ada ni, kita kena convert ilmu ataupun kepakaran yang kita ada ni, tukarkan menjadi produk digital. Sama ada ianya adalah e-book, mungkin ia adalah rakaman video, mungkin ia adalah kelas secara online dan juga mungkin ialah kelas pembelajaran di dalam Facebook group ataupun dipanggil sebagai PJJ. Okay, alright. Okay. So itu yang pertama. So kita pergi pada yang kedua. Yang kedua ni, persoalan yang kedua ni adalah untuk menjawab persoalan yang mana kadang-kadang ada orang bertanya, okay, so macam mana kalau saya tak ada produk? Rumah saya memang tak ada barang. Contohlah kan, mungkin tak ada barang lah, maksudnya tak ada apa yang boleh nak dijual. Okay. Ataupun bila ditanya tentang kepakaran yang ada, saya rasa saya macam saya tak ada lah apa kepakaran yang boleh saya kongsikan, ataupun saya nak buat video, saya tak reti lah, saya tak reti nak menulis e-book, saya tak pandai bercakap depan kamera, saya ni siapa lah kan, contoh. Okay. So memang ada yang mungkin kekangan dia, halangan dia adalah benda-benda seperti itu. Okay. So untuk mereka yang ada isu-isu seperti ini, okay, yang mana mungkin dia tidak ada produk, okay, dia tidak ada kepakaran yang mungkin dia boleh dia nak kongsikan dan sebagainya. So boleh gunakan tips yang kedua, idea bisnes yang kedua adalah dengan menjual apa yang kita suka. Itulah ya. Dia menjual apa yang kita suka. So ini bukan barang kita, tapi barang orang lain. Okay. Kita jual apa yang kita suka. Alright? Okay. So di bawah poin menjual apa yang kita suka ni. Okay. So dalam situasi hari ini, bahasa mudahnya adalah dengan cara kita menjual produk orang lain ataupun kita menjadi ejen. Okay. Menjadi ejen kepada produk yang pun sudah sedia ada di pasaran. Sebab tu saya kata dia berada di bawah kategori menjual apa yang kita suka. Okay. So hari ni kalau tengok dekat Facebook, kan dekat Facebook ada banyak owner-owner business, produk-produk yang sudah mula menawarkan peluang untuk menjadi ejen mereka, dropship mereka dan sebagainya. Okay. So kena hati-hati juga. Okay. So kena hati-hati juga. Memang kadang-kadang ayat mereka copywriting. Kita panggil copywriting. Copywriting ni maksudnya ayat jualan. Ayat mereka untuk kita panggil apa? Menjentik emosi kita untuk jadi ejen dia orang. Okay ni.
So memang wow lah. Okey, contohnya bila nampak ada iklan lalu, oh dia kata dia ada, uh, dia janji akan, support kita dengan sekian-sekian. Kalau jual produk kita ni memang produk yang mudah terjual. Ha, produk yang mudah terjual memang memang setakat ni laku keras, okey. Dia jamin apa sikit banyaklah offer-offernya. Lepas tu dia tunjuk gambar pasta bertimbun-timbun, okey. Dia cerita tentang testimoni customer dia punya ejen-ejen yang dah berjaya sebelum ni. Itu semua benda-benda yang memang digunakan oleh mereka untuk, supaya tuan-tuan puan confident untuk join mereka. Okey, cuma tips personal daripada saya, okey. Dalam kegairahan kita untuk mencari, produk lain yang untuk dijual, okey, sebab tu saya suka tekankan supaya jual produk yang kita suka. Kita nak jual produk lain tapi kalau boleh juallah produk yang kita suka. Dan jangan terpengaruh dengan, ayat-ayat seperti, "Oh, orang ni boleh berjaya, kau pun mesti boleh berjaya." Okey, saya dulu selalu kena macam tu. Sebab tu saya kongsi dengan tuan. Okey, ayat-ayat seperti dia kata, orang ni dah kita ada ejen kita yang berjaya. Okey, orang ni boleh berjaya, takkan kau tak boleh berjaya?" So, sebabnya adalah kadang-kadang benda yang kita nak jual itu, kita nampak dia offer mungkin margin dia tinggi, reward dia banyak, okey, tetapi kita rasa macam kita nak jual, tetapi dalam hati, jauh di sudut hati kita, sebenarnya kita rasa, aku tak pandai jual produk ni ataupun aku tak sukalah produk ni, tapi nampak macam dia macam tu lah. So, kalau jauh di lubuk hati kita, kita rasa macam, kita pun tak suka ataupun kita sendiri ada sedikit rasa tak confident nak menjual produk tu, saya cadangkan supaya cari dulu produk lain. Cari produk-produk yang saya berbalik-balik produk yang kita suka. Kenapa saya suka tekankan supaya cari pada produk yang kita suka? Sebabnya, bila kita cuma menjual produk yang kita suka ni, apa pun halangan, apa pun yang terjadi, apa pun yang berlaku, okey, kesukaran dan sebagainya, kecabaran dia tu, okey, at the end, bila dia tak berjadi, tapi kita akan rasa macam, tak apa, aku nak cuba lagi. Aku nak guna cara ni pula. Aku nak guna kaedah ni pula. Style macam ni dan sebagainya. Sebab kita jual benda yang kita suka. Kalau kita berusaha untuk menjual benda yang kita tak suka, okay, so pengalaman saya lah, okay, kita akan berada dalam keadaan situasi yang berdepan dengan emosi yang bergelojak kan. Sebab kata, kenapa aku tak boleh buat ni? Orang lain boleh buat. Sebenarnya jauh sudut hati kita, sebenarnya kita tak nak buat benda tu. Tapi kita rasa terpaksa. So walaupun kita nak jadi ejen, saya sangat-sangat recommend kalau tuan-tuan carilah produk yang kita rasa kita suka jual benda tu. Sebab terutamanya kalau benda tu adalah benda yang kita dah pernah pakai, kita dah pernah guna. Itu lebih baik kalau kita jadi ejen produk-produk yang macam tu. Okay? Okay. So, tips yang pertama, kalau kita nak mencari ejen ataupun dropship yang kita nak join, yang pertama pastikan produk yang kita nak promote itu adalah produk yang kita suka. Yang kita suka. Okay? Dan yang terbaik adalah kalau produk itu produk yang kita guna. Okay? Yang kedua, ni saya kongsikan tips lah. Tips. Mungkin saya bercakap panjang tadi. Tips untuk mencari ejen. Tips untuk kita pilih ejen. Macam mana cakap dia? Okay, tips untuk menjadi ejen yang macam mana? Contoh kita nak cari bisnes, kita nak jadi ejen yang macam mana? So ni tips dia. Yang pertama tadi, pastikan produk tu adalah produk yang memang kita suka nak jual. Okay. Yang kedua, kalau boleh produk itu adalah produk yang memang kita pernah guna. Kalau dapatlah tu bonus lah. Yang ketiga, bila kita nak mencari ejen ataupun dropship ni, lebih baik bila cakap pasal antara ejen dengan dropship, saya sebenarnya sangat recommend kalau kita mula dengan dropship dulu. Mulakan dengan dropship dulu. Okay, sebab dropship ni biasanya modal dia tu sama ada free ataupun ianya yuran dia rendah lah. Yuran dia rendah dropship. Okay. Cuma dropship ni kadang-kadang margin dia rendah. Kenapa saya prefer tuan-tuan puan mulakan dengan dropship, especially kalau kita tak pernah lagi berniaga secara online, sebabnya biar kita rasa dulu macam mana rasanya menjual produk secara online. Sebab kalau kita terus menjadi ejen, kalau dekat online ni ada level-level dia, ada dropship, ada ejen, ada stokis dan sebagainya. So kita mulakan dengan yang paling bawah, iaitu menjadi dropship. Yang pertama, kalau dropship ni kita tak perlu keluar modal permulaan yang tinggi. Mungkin kalau ada pun mungkin yuran untuk join. Kita tak perlu simpan stok, kita tak perlu fikir tentang postage, okay? Kita hanya perlu fikir tentang buat marketing dan juga nak close sale. Nak close sale. Mungkin kita jawab WhatsApp dan sebagainya. Alright.
So kita fokus pada itu sahaja. Okay. So berbalik pada tips dia tadi. Um, yang pertama tadi kita suka, yang kedua produk tu adalah produk yang kita pernah pakai, yang ketiga kalau boleh cari yang ketiga adalah kalau boleh cuba tengok ada tak mereka menyediakan support. Mungkin dari segi Facebook group support, ada setengah company yang dia menawarkan leader support. Maksudnya dia akan masuk di bawah leader tertentu dan leader tu akan sentiasa support dia lah, support dia. Okay. Okey, yang seterusnya, bila kita join tu juga pastikan kalau boleh uh, company yang kita join ataupun business yang kita join tu dia menyediakan bahan marketing. Okey. Ini penting. Okey. Tapi biasanya lah kebanyakannya memang dah pun bagi bahan marketing. Okey. Tetapi kalau kita baru nak mula ni penting untuk kita gunakan bahan marketing yang disediakan dulu. Okey. Kadang-kadang kalau kita jadi agent, bahan marketing pun dia kata buat sendiri, pilih sendiri. Boleh, tak ada masalah. Bagus juga sebenarnya. Bagus juga kalau kita buat bahan marketing sendiri. Cuma kalau kita ni baru nak mula, baru nak belajar tentang mencari bisnes online, uh, penting untuk kita ada bahan marketing yang disediakan oleh HQ dulu supaya kita ada booster dan kita boleh belajar. Maknanya kalau HQ bagi bahan marketing, so kita belajar. Oh, gambar dia gunakan gambar macam ni. Oh, ayat copywriting yang macam ni. So nanti dari masa ke semasa kita akan tiru fasi lah. Tiru fasi ni apa? Dia gabungan perkataan tiru dan juga inovasi. Biasa inovasi je kan. So tiru fasi maksudnya kita tiru, kita tiru idea ataupun bahan yang telah disediakan itu dan kemudian kita inovasikan dia lah. Kita inovasikan dia. Jangan tiru bulat-bulat. Okay, kita tiru fasi. Okay. Okay, dan tips yang seterusnya berkenaan dengan mencari ejen ataupun dropship jadi adalah tengok ada tak peluang untuk peningkatan kerjaya kita. Maksudnya adakah bisnes yang kita join itu tadi dia hanya menawarkan dropship sahaja ataupun ejen sahaja. Okay. So sampai situ saja. Kalau boleh alang-alang nak join tengok ada tak dia macam ada level lah, ada level. Okay, mula dengan dropship, lepas tu dia naik menjadi agent menjadi stokis, mungkin lepas tu jadi leader dan sebagainya. So kalau kita kalau ada yang macam tu ianya lebih preferable lah ataupun lebih bagus untuk kita join sebab dia ada nampak peningkatan kerjaya kita kat situ. Tapi ada juga orang dia tak heran pun tentang peningkatan kerjaya ni. Janji dia kata, aku tak salah, aku jadi dropship je cukup lah ataupun jadi agent. As long as aku boleh buat duit. Aku boleh survive. Dalam kes ni nak survive lah. Okay. So it's depend. Cuma apa yang saya kongsikan tadi adalah mungkin kriteria-kriteria yang mungkin kita boleh pilih untuk bisnes kita tadi tu. Alright. So itu tips untuk memilih agent ataupun dropship yang sesuai dengan diri kita. Okay. So setakat ni clear tak dengan apa yang saya cuba kongsikan dengan tuan-tuan puan malam ni? Okay. Kalau ada soalan jangan lupa tuliskan di bahagian ruangan komen. InsyaAllah kita akan cuba jawab selepas daripada sesi perkongsian kita ni tadilah. Okay, alright. So berbalik-balik pada idea tentang menjual apa yang kita suka, topik yang saya cerita panjang-panjang lebar tadi adalah yang pertama adalah tentang menjual ataupun menjadi agent ataupun dropship kepada bisnes ataupun produk tertentu. Okay, ada satu lagi model bisnes, okay, yang juga jadi favorite saya, okay, yang mana kita menjual apa yang kita suka, tetapi bukan produk kita, iaitu apa? Iaitu yang dinamakan sebagai model bisnes ini dinamakan sebagai model bisnes affiliate. Pernah dengar tak affiliate? Siapa pernah dengar affiliate? Cuba komen. Pernah? Komen kat situ pernah. Alright. So model bisnes yang kedua ni adalah model bisnes affiliate. Okay. Kalau dari segi proses dia ataupun dia punya model bisnes dia, affiliate dan juga dropship hampir sama. Hampir sama. Okey, tapi beza dia dekat mana? Okey. Saya terangkan tentang kepada tuan-tuan perbezaan tentang affiliate dan juga dropship. Ni mungkin untuk supaya tuan-tuan clear apa bezanya dua ni. Kalau dropship biasanya merujuk kepada produk-produk yang dijual, produk-produk fizikal. Biasanya mereka menawarkan kita jadi ejen untuk produk-produk fizikal. So dropship fokus kita adalah buat marketing dan close sale. Saya ulang, kalau dropship kita fokus kepada buat marketing dan juga close sale.
Maknanya kalau kita buat marketing, tarik prospek kepada kita, kita je balas ke WhatsApp dan sebagainya. Kita closing pakai WhatsApp, mungkin kita closing pakai Telegram, apa saja platform. Okay, kita closing. Bila ada order, kita baru submit kepada HQ dan HQ yang akan uruskan um, semua benda lah. Dari segi penghantaran, okay, garanti dan sebagainya. Okay. So itu diuruskan oleh HQ. So maknanya tugas kita adalah marketing dan juga close sale. Okay. Untuk affiliate pula, okay, biasanya affiliate ni ditawarkan untuk biasanya ada juga affiliate ni biasanya ditawarkan untuk produk-produk digital. Contohnya e-book, video, kelas online dan yang sewaktu dengannya. Okay, affiliate. So apa bezanya dengan dropship? Okay, kalau affiliate ini tugas kita adalah untuk buat marketing sahaja. Kalau dropship biasanya dia kena buat dua benda, marketing dan close sale. Okay. Kalau affiliate hanya fokus kepada marketing. Okay. Sebab apa? Sebab affiliate ni dia hanya perlu membuat iklan melalui menggunakan link affiliate mereka. Maksudnya kalau kita join affiliate, suatu affiliate itu, okay, so affiliate, bila kita join satu affiliate, so dia akan bagi kita satu link, so kita promote lah link affiliate kita tu. Bila orang klik pada link affiliate tersebut dan orang lakukan pembelian, okay, dekat website ke dengan sebagainya, ada orang tu buat lakukan pembelian dalam website tu, so kita akan dapat commission terus. Bukan terus lah, maksudnya kita terus ada commission tu akan dikira. Mungkin ada setengah orang dia bagi seminggu sekali, ada tu commission dia sebulan sekali, itu depend lah. Okay, itu depend. Okay, so nampak tak perbezaan dia? Okay, yang pertama adalah kalau dropship produk fizikal biasanya, kalau affiliate biasanya produk digital. Tetapi ada juga orang buat affiliate untuk produk fizikal, tak ada masalah pun, tapi biasanya produk digital. Yang keduanya adalah dropship perlu buat dua benda, iaitu marketing dan juga close sale, tetapi untuk affiliate biasanya hanya akan fokus kepada marketing. Sebab proses pembelian akan berlaku dalam link affiliate yang mereka buat tadi. Okay, so model bisnes affiliate ni juga adalah model bisnes yang saya suka buat. Okay, yang sekarang ni saya buat. Sekarang ni ada beberapa produk yang memang saya pun tengah run affiliate. So kita tengok produk mana yang saya rasa saya suka, saya rasa macam kena dengan jiwa dan saya tahu apa nak goreng, nak buat iklan dan sebagainya. So biasanya seminggu sekali kita akan setting dan kemudian kita biar. Kita biar. So kita biar tu maksudnya biarlah iklan tu berjalan. Dan kita tengok je result dia lah. Okey tak okey, kita akan pantau dia masa ke semasa. Alright. So itu adalah model business affiliate. Nampak tak perbezaan itu? Okay. So itulah dia idea-idea yang mungkin boleh kita gunakan untuk business online kita. Okay. Persoalan seterusnya juga adalah, okay, katalah saya nak cari affiliate, katalah saya nak cari dropship dan sebagainya, agent dan sebagainya. Kat mana saya nak cari? Okay, so tuliskan dekat nota anda. Okay, bagaimana nak cari mereka-mereka yang menawarkan affiliate ataupun dropship ni. Okay, kita pergi pada dropship. Kalau dropship, paling mudah, pergi ke Facebook, pergi ke Facebook dan tulis dropship apa. Contoh, tengok dropship lah perkataan dropship, kemudian perkataan dia seterusnya adalah perkataan atau produk yang kita nak kalau kita suka. Contoh kita tulis dropship baju Melayu, dropship kurta, dropship ubat kuat, dropship patung Iron Man. Kan? Dropship apa? Dropship supplement. Kita search je dekat bahagian kita punya Facebook search, so nanti akan keluar orang-orang yang mereka orang bisnes atau siapa saja yang menawarkan peluang untuk menjadi dropship mereka. So itu yang pertama, paling mudah lah. Dan saya suka cari kat dropship, cari dekat Facebook, sebab di situ kita nampak dia punya engagement tu bila. Maksudnya kalau kita nampak posting tu, kita boleh terus tengok bila posting ni dibuat, bila last comment. Kita boleh tengok daripada posting tu mana kita tahu dia aktif tak aktif dan sebagainya. Okay, itu satu cara lah. Okay, benda ni kita boleh guna pakai dekat Facebook boleh, dekat Instagram punya search tu pun boleh guna pakai. Okay.
tips yang kedua, macam mana nak membolehkan kita ada peluang untuk nampak iklan-iklan yang macam ni. Okey. Yang kedua adalah, kalau anda tak pernah buat lagi, sila buat ni. Pergi ke 3 page utama ni. Yang pertama, page Azizan Osman, page Irfan Hairi dan juga page Sifu FBX. So apa saya nak buat? Apa yang saya nak sarankan anda buat selepas tu? Apa yang saya nak buat adalah, kalau belum like, tekan like page 3 page ni. Okay, kalau tak like, belum like lagi. Yang kemudian keduanya adalah cuba komen. Cubalah komen apa-apa ataupun like posting-posting terlatest diorang. Okay. Sebab apa? Sebab once kita dah buat benda-benda tu, okay, di luar sana, okay, ramai owner-owner ataupun founder-founder business ni yang sudah pun belajar tentang pemasaran Facebook Ads. Okay. So, untuk pengetahuan anda, mereka-mereka ataupun owner-owner business yang dah pun buat yang membuat Facebook Ads untuk recruit agent, okay, dia akan ada satu setting kat dalam iklan Facebook Ads mereka tu, dia nak sasarkan kepada siapa? Mereka akan sasarkan kepada orang-orang yang berminat dengan page Sifu FB Ads, Zan Osman dan Irfan Hairi, sebab mereka tahu orang-orang yang follow tiga-tiga orang ni biasanya ada, of course lah, orang-orang yang berminat dengan business. So itu satu kelebihan Facebook Ads lah. Okay. So owner business ni akan buat iklan, recruit agent, dan dalam setting iklan dia tu dia akan cakap, dia akan cari, dia akan suruh Facebook tolong cari orang yang like, yang engage dengan post dekat 3 page ni. Sifu Ads, Irfan Hairi dan juga Aizan Osman. So bila anda dah engage, dah like page tersebut, nanti tengoklah. Biasanya tak lama. Lepas pada tu, lepas ni anda scroll balik Facebook, akan keluarlah iklan-iklan recruit agent ni nanti dekat anda punya newsfeed. So siaplah, lepas ni iklan anda, Facebook anda akan dihantui oleh orang-orang yang nak recruit anda sebagai agent tadi. Okay? Alright. Okay? Okay. So itu tips yang okay. So itulah dia tips untuk membolehkan kita nampak peluang, membesarkan lagi peluang kita untuk nampak iklan-iklan recruit agent daripada owner-owner business ni tadi. Okay, alright. So inilah tadi beberapa tips yang boleh saya kongsikan dengan tuan-puan kalau kita nak mulakan perniagaan secara online. Okay, so kita dah pun berjalan selama hampir sejam. Jadi saya tanya kepada tuan-tuan yang ada bersama-sama dengan sesi live kita pada malam ini. So daripada idea-idea yang saya kongsikan tadi, adakah anda nak nampak satu model bisnes yang anda nak buat selepas ni? Cuba kongsikan. Dan kalau anda juga ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan, boleh tuliskan di bahagian ruangan komen dan insyaAllah kita akan cuba ambil masa 1 ke 2 minit, mungkin paling lama 5 minit untuk jawab soalan-soalan anda. Okay. Alright. So pada saya dah kongsikan kepada anda beberapa idea untuk kita mulakan perniagaan secara online. Okay. So lepas ni saya harap tidak ada lagi alasan untuk yang mana kita kata tak ada idea untuk mulakan perniagaan secara online. Saya dah kongsikan dengan anda. Inilah di antara idea-idea yang mungkin boleh kita mulakan. Saya harapkan dengan apa yang saya kongsikan ini menjadi satu permulaan untuk tuan-tuan dan puan-puan terbuka mata idea untuk nampak peluang-peluang perniagaan yang boleh kita mulakan selepas ini, insyaAllah. Alright. Okay. So kalau ada soalan, saya open pada tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanyakan sebarang soalan. Okay. Kita tengok dekat bahagian ruangan komen. Mungkin ada yang mungkin bertanya dekat bahagian ruangan komen. Okey. Terima kasih kepada Cik Reza, Tuan Reza kerana rajin untuk membantu saya menulis poin-poin yang telah pun kita kongsikan tadi, insya-Allah. Okey. Alright. Okey. Okey. Kepada yang mungkin baru join live kita, okey, kita pun sudah hampir sampai ke penghujung sesi live kita ni. Yang mana topik kita adalah topik berkenaan dengan idea business online. Okey, idea business online.
khas untuk anda yang mungkin masih tercari-cari apakah idea-idea perniagaan yang boleh digunakan untuk memulakan mencari sama ada mungkin side income ataupun survival income kita dalam tempoh yang penuh dengan cabaran pada hari ini insya-Allah. Okey. Alright. So, kalau tuan-tuan ada soalan boleh teruskan di ruangan komen okey. Kalau ada. Okey. Alright. Okey, so rasanya okey. Teruskan kalau ada beberapa soalan yang mungkin ingin dikongsikan dengan kami insya-Allah. Alright. Ngam-ngam masa dia peruntukkan untuk saya tu selama sejam. Telah pun saya kongsikan dengan tuan-tuan puan hari ini. Okey, so sebenarnya banyak idea yang boleh kita dapatkan kalau kita explore perniagaan kita. Cuma itulah pesanan saya, mulakan dengan apa yang kita ada dulu, and then kalau kita tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa yang mungkin kita boleh yang boleh kita mulakan sama ada mungkin produk kita sendiri ataupun idea atau pengembangan sendiri, kita boleh mulakan dengan menjual produk online. Cuma tips saya tadi yang pertama, pastikan benda tu adalah benda yang kita memang suka nak jual. Kalau boleh kita dah pernah guna, ada support, ada apa nama, ada bahan marketing yang disediakan, okey. Dan anda boleh pilih sama ada nak menjual produk secara dropship ataupun secara affiliate. Okey. Alright, saya rasa itu sahaja untuk sesi perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dapat sedikit sebanyak input untuk memecahkan kebuntuan tuan-tuan dan puan pada malam ini untuk memulakan perniagaan secara online. Okey. Baik, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Taala, yang kurang itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Saya doakan tuan-tuan puan yang bersama-sama dengan kita pada malam ini, sesi live ini akan terus maju, akan terus survive, okey, dalam apa jua bidang kerjaya ataupun perniagaan yang tuan-tuan dan puan lakukan. Okey. Sesungguhnya apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Alright. Itu saja daripada saya. Semoga kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.